Hai, selamat pagi semua. Okey, tujuan cikgu buat YouTube kali ini ialah untuk membincangkan soalan e-teks yang kita baru buat minggu lepas untuk matematik tingkatan 2 ya. Okey, kalau kamu lihat ya nanti soalan ini akan di-share dalam bentuk PDF dalam dalam grup kelas nanti, grup masing-masing, dan pelajar boleh merujuk soalannya berserta dengan skema jawapan yang telah pun diberikan mungkin oleh cikgu masing-masing. Okey, tetapi cikgu nak tunjukkan di sini bagaimana kamu mendapat jawapan bagi setiap soalan dan kamu boleh buat pembetulan ya. Kamu boleh print semula kertas soalan ini kerana hari itu ramai yang buat menggunakan Google Form kan. So kali ini kamu boleh print out dan kamu boleh buat pembetulan di atas kertas ini, kemudian kamu boleh tampal dalam buku latihan masing-masing. Okey. Untuk soalan nombor 1 ya. Okey, set nombor di bawah menunjukkan satu set nombor disusun mengikut suatu pola tertentu. Okey, yang pertama 45, kemudian 37, 29, kemudian 21. Okey, kalau kamu lihat urutan nombor di sini, nombornya semakin bertambah ke berkurang? Semakin berkurang. Okey, so apakah pola bagi set nombor di situ? So kalau mengurang, kita akan menggunakan perkataan menolak kan. So jadi kamu tengok menolak ada di A, B pun ada menolak, tetapi C menambah, D menambah. So dengan ini kita tahu C dengan D bukan jawapan dia. So di antara jawapan A dengan B. Okey, lepas tu urutan nombor ini mesti seragam. So dia tolak berapa daripada nombor sebelumnya untuk tentukan berapa dia tolak. Okey, jawapan C dengan D memang tak boleh pakai kerana dia menambah kan. Pasal di sini kita nampak nombor dia semakin mengurang. So jawapannya sama ada A atau B. Okey, sekarang kita tengok menolak berapa. Dia mengurang berapa. So kita ambil 45. Okey, ambil kalkulator kamu. Lepas tu kamu tolak dengan 37. Okey, nombor sebelah. Okey, dapat berapa? 8. So maksudnya 48 ni dia tolak 8. 45 ni tolak 8 dapat 37. So jawapan di sini ialah menolak 8 daripada jawapan sebelumnya. So jawapan dia adalah A. Okey, faham? Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, dari 32 dia jadi menjadi 16. Okey, lepas tu X 42. Okey, dalam urutan nombor di atas cari nilai X. Okey, kita tahu semasa urutan nombor ni semakin mengurang. Nampak tak? Dari 32 dia jadi 16. Lepas tu X 42 kan? Okey, dia semakin mengecil. So, kalau semakin mengecil tu satu urutan nombor itu menolak, okey, menolak suatu nombor daripada nombor sebelumnya, ataupun lagi satu, kalau mengecil kita akan membahagi nombor sebelumnya. Okey, membahagi. Okey, kalau kamu nampak urutan nombor tu semakin bertambah, dia sama ada kamu tambahkan nombor ataupun kamu darabkan, baru bertambah nilai. Ini mengurang. So kalau mengurang dia sama ada menolak ataupun membahagi. So kalau kamu perhatikan pola nombor di sini, 32 terus jadi 16. Lepas tu dari 16 apa nilai itu? Dari 4 jadi 2. So kalau kita nampak kan proses di sini mestilah bahagi. Okey, so 32 kita bahagi dengan 16. Dapat berapa? Dapat 2. So maksudnya setiap ini dibahagi dengan 2. So 32 bagi 2 dapat 16. Jadi 16 pun bahagi 2. So 16 bahagi 2. Okey, X sama dengan 16 bahagi 2. Dapat berapa? Okey, 16 bahagi 2 dapat 8. Okey, so jawapan dia adalah C. Okey, faham tak? Lepas tu kamu boleh uji balik. Okey, kalau di X ni ialah 8. 8 bahagi 2. Apa jawapan kamu berikutnya? 4 kan? So dapat dah 4 di sini. Dapat kan? So macam itulah kita akan mengira. Okey? Okey, seterusnya kita lihat pula soalan nombor 3.
Okey, soalan nombor 3. Cari jarak di antara titik 0, 0 dengan negatif 8, negatif 6. Okey, so macam mana kita nak cari? Okey, macam mana kita nak cari? Macam mana kita nak cari jarak? Okey, so cikgu pun dah mengajar macam mana nak cari jarak. Jarak kan ada formula kan? So, kamu boleh rujuk semula dalam buku teks. Hari itu pun e-teks ni kamu boleh merujuk buku teks. So, formula bagi jarak ialah punca kuasa X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Itu adalah apa? Itu adalah rumus untuk mencari jarak. Okey, rumus untuk mencari jarak. Okey, so sekarang kita ada dua koordinat di situ, iaitu yang pertama ialah 0, 0. Yang keduanya adalah negatif 8, negatif 6. Jadi kita boleh anggap ini sebagai X1, pasangan dia Y1. Okey. Okey, cikgu tunjuk di sini ya. Okey, ini adalah X1, Y1. Ini adalah X2, Y2. So, sekarang kita akan masukkan ini ke dalam formula di sini sama dengan, okey, X2 kita, lihat X2 kita ialah negatif 8. So, negatif 8 tolak X1 kita ialah sifar. So, semua ini kuasa 2. Tambah dengan Y2 kita ialah negatif 6 tolak Y1 kita ialah sifar. Semua ini kuasa 2. Okey, sama dengan punca kuasa negatif 8 tolak sifar, kita akan dapat balik negatif 8 kuasa 2 tambah dengan negatif 6. Okey, negatif 6 tolak dengan sifar, kita akan dapat negatif 6 kuasa 2 juga. Okey, so sama dengan, okey, kamu boleh tekan kalkulator, negatif 8 kuasa 2 dapat berapa? Okey, kamu buka kurungan, letak negatif 8, tutup kurungan, tekan kuasa 2. Ya, kamu akan dapat 64 tambah dengan, begitu juga dengan ni. Okey, buka kurungan, letak negatif 6, tutup kurungan kuasa 2, kamu akan dapat 36. So, di sini adalah, kamu jumlahkan, kamu akan dapat 64 tambah dengan 36, kamu akan dapat 100. Lepas tu tekan kalkulator balik. Punca kuasa 2 100, kamu akan dapat 10. Jadi di sini jawapan untuk nombor 3 adalah C. Okey, boleh faham? Okey, bagus. Kita lihat pula nombor 4. Okey, raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga. Hitung jarak di antara titik P dengan titik Q. Okey, ini pun cikgu dah ajar ya. Kalau ada segitiga begini, bersudut tegak, sebenarnya di sini cikgu lupa nak letakkan. Bersudut tegak, kita boleh menggunakan teorem Pythagoras untuk mencari jarak PQ. Okey, ini pun cikgu dah ajar ya sebenarnya. Okey, cuma kamu kena rujuk balik. Okey. Okey, kalau kamu lihat segitiga tadi, okey, ini adalah P, ini adalah Q. Okey, jarak dia di sini adalah 4 cm. Okey, di bawah dia ialah 7 cm. Okey, kalau kamu lihat PQ ini merupakan sisi yang terpanjang ya. So, kalau sisi terpanjang, formula dia PQ kuasa 2 sama dengan, kita ambil dua sisi pendek ini, kita kuasa 2kan dan kita tambah. Iaitu 4 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Okey. So, PQ kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2. Kamu boleh tekan kalkulator. 16 tambah dengan 7 kuasa 2 akan dapat 49. Okey. PQ kuasa 2 sama dengan, tambahkan dua-dua ini, kamu akan dapat berapa? 16 tambah dengan 49. Kamu akan dapat 65. Tapi ini bukan jawapan kita. Ini adalah jawapan untuk PQ kuasa 2. So, cikgu dah ajar nak hilangkan kuasa 2. Di sini kena punca kuasa 2. So, punca kuasa 65. Dan kamu boleh tekan kalkulator untuk mendapatkan punca kuasa 65. Kamu akan dapat, okey, lebih kurang 8.06. So, jawapannya adalah A.
Okey, nampak di sini? A. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya kita lihat soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 diberi jujukan. Okey, diberi jujukan 11.2, negatif 33.6, X, negatif 302.4. Okey, tentukan nilai X. Okey, kita nak tentukan nilai X. Kita tahu ini adalah semakin bertambah kan nilai dia. Okey, nak tahu okey berapa dia sama ada tambah ataupun darab. Okey, kita dari sini kita nampak sangat ini adalah proses penambahan. Okey, proses pendarapan. So, macam mana nak darab? Nak tahu berapa nak didarabkan tu, kamu ambil tekan kalkulator tu. Ambil negatif 33.6. Kamu cuba bahagi dengan 11.2. Kamu dapat berapa? Negatif 3. So, maksudnya setiap ini darab dengan negatif 3. Okey, so kamu tekan balik 11.2 darab negatif 3, kamu akan dapat negatif 33.6. Jadi, kamu ambil negatif, okey, tekan negatif 33.6, darab dengan buka kurungan negatif 3 tutup kurungan. So, kamu akan dapat jawapan berikutnya X sebagai 100.8. Okey, ada tak 100.8? Ada, D. Dia positif. Kerana tadi kamu ambil negatif 33.6 darab dengan negatif 3. So, negatif darab negatif kita akan dapat positif. So, 108 sebagai jawapan dia. Okey, seterusnya kita lihat soalan nombor 6. Diberi sebutan ke N, Tn, suatu jujukan ialah 2 tambah 3N. Cari sebutan kelima. Okey, so sebenarnya ke N ini adalah bilangan sebutan. Jadi dia sudah cari sebutan yang kelima, senang sahaja. Okey, Tn kita ialah 2 tambah 3N kan. So di tempat N ni kamu letak bilangan dia sebagai 5. Okey, so sama dengan 2 tambah 3. 5 ni kita letak dalam kurungan. Okey, so sama dengan 2 tambah 3 darab. Kalau kurungan ni masuk darab. So, 3 darab 5 dapat 15. So, 2 tambah 15, kamu akan dapat berapa? 17. So, bagus. So, jawapan dia adalah C. Okey, seterusnya soalan nombor 7. Okey, nampak kan soalan nombor 7? Okey, soalan nombor 7. Okey. Okey, H 4 negatif 2. Koordinat bagi H ialah 4 negatif 2. Okey, H ini merupakan titik tengah garis lurus yang menyambungkan titik P dan titik Q 10, 4. So, kita tak tahu koordinat P. Kita bukan nak cari titik tengah tau. Pasal titik tengah dia sudah bagi. H ini ialah titik tengah. So, kita tahu formula bagi titik tengah ialah apa? Titik tengah sama dengan X1 tambah X2 bahagi 2. Kamu boleh rujuk semula buku teks. Y1 tambah Y2 bahagi 2. Itu adalah rumus bagi titik tengah. Sekarang titik tengah kita tahu adalah H ini. Okey. So, kita letak aja koordinat dia 4 negatif 2 di tempat yang ada titik tengah. Sama dengan X1. Ini adalah dua koordinat ini. Satu adalah titik P. Satu adalah titik Q. Okey, titik P kita tak tahu, kita letak sebagai X, Y. Titik Q kita tahu 10, 4. So, kita boleh anggap yang ni sebagai X1, ini sebagai Y1. Okey, yang ni pula sebagai X2, Y2. Okey, so masuk dalam formula. X1 kita ialah X, tambah dengan X2 kita ialah 10, bahagi 2. Y1 kita ialah Y, tambah Y2 kita ialah 4/2. Okey. So, sekarang kita nak bandingkan. Okey, yang pertama ini adalah jawapan untuk koordinat X. So, ini adalah sama dengan 4. So, kita tulis di sini. X tambah 10/2 sama dengan berapa? Nilai dia ialah 4. Okey. So, sekarang ini kita akan dalam keadaan bahagi, bawa ke atas dia jadi darab. So, X tambah 10 sama dengan 2 darab 4.
So, X tambah 10 sama dengan 8. X sama dengan 8 ini positif, bawah sini menjadi negatif. So, 8 tolak 10 kita akan dapat negatif 2. Okey, koordinat X dah dapat. Sekarang kita cari koordinat Y pula. Okey, Y ya. So, Y1 kita, okey, Y1 kita ialah Y. So, Y tambah dengan Y2 kita ialah 4. Nampak tak? Y kita ialah 4. So, tambah dengan 4 per 2 kan? So, sama dengan berapa tadi? Negatif 2. Tadi kita samakan ni dengan koordinat X. Sekarang yang di belakang ni koordinat Y, kita samakan dengan koordinat Y di sini. Okey? Okey, sekarang bila kita dah letak macam ni, okey, ini darab silang. Okey, so Y tambah 4 sama dengan 2 darab dengan negatif 2. Okey, so Y tambah 4 sama dengan 2 darab negatif 2 ialah negatif 4. Jadi Y sama dengan negatif 4. Ini positif, bawah sebelah sini jadi negatif. So, negatif 4 tolak 4. So, kita dapat Y sama dengan negatif 8. Jadi, koordinat P kita ialah, okey, tadi dah dapat nilai X kan? X kita ialah negatif 2. So, letak negatif 2. Koordinat Y kita baru dapat negatif 8. So, letak di sebelah dia negatif 8. So, ada tak jawapan di sini? Ada kan? C. Negatif 2, negatif 8. Okey, faham? Okey, bagus. Okey, seterusnya kita lihat pula soalan nombor 8. Okey, diberi G ialah titik tengah bagi garis lurus FH. Koordinat bagi F dan G masing-masing ialah negatif 3, negatif 37 dan 53. Cari koordinat titik H. Okey, pelajar jangan confuse di sini ya, kerana ayat dia akan membuatkan kamu confuse ya. Sebenarnya dia kata apa? G ialah titik tengah. G ialah titik tengah dia. Okey, dua garis lurus dia ialah F, H. So, kita letak dulu. Okey, kita tahu formula bagi titik tengah ialah apa tadi? Titik tengah sama dengan X1 tambah X2 per 2. Okey, koma Y1 tambah Y2 per 2. Kita tulis ni dulu. Okey, lepas tu kita tahu titik tengah kita ialah G. Okey, titik tengah kita ialah G sama dengan, okey, F dengan H di sebelah sini. Okey. Okey, so koordinat bagi titik G ni ialah apa? Okey, dia bagi diberi G ialah titik tengah bagi garis lurus FH. Koordinat bagi titik F dan titik G. Titik G yang di belakang. So, titik G yang di belakang ialah 5, 3. Okey. So, kamu boleh letak terus di sini 5, 3. Okey. Lepas tu, bagi F ialah, okey, kamu boleh tulis asing di sini. F ialah negatif 3, 7. Yang kita tak tahu ialah bagi H. So, bagi H kita tak tahu, kita letak sebagai X, Y. Cukup. Okey, boleh faham? So, kita anggap ini sebagai X1, Y1. Ini sebagai X2, Y2. Okey, so masukkan di sini. Okey, X1 kita ialah negatif 3. Tambah X2 kita ialah X per 2, Y1 kita ialah 7. Tambah dengan Y2 kita adalah Y per 2. Sekarang kita buat macam soalan 7 tadi. Yang pertama ini koordinat X bandingkan dengan koordinat X yang pertama. Koordinat Y di belakang bandingkan dengan koordinat Y di sini. Okey, so negatif 3 tambah X per 2 sama dengan 5. So, ini darab silang. Negatif 3 tambah X. Okey, sama dengan 2 darab 5. So, negatif 3 tambah X sama dengan 2 darab 5, 10. So, X sama dengan ini negatif. Pindah sini jadi positif. So, dapat 13. Okey. Lepas tu, Y pula. Kita ambil yang belakang. 7 tambah Y per 2 sama dengan 3. 7 tambah Y sama dengan ini darab silang. 2 darab 3. So, 7 tambah Y sama dengan 6. Y sama dengan 6. Ini bawa sebelah sini tolak 7. So, Y sama dengan negatif 1. Okey. So, kita dah dapat koordinat untuk apa?
Koordinat untuk H. So, koordinat bagi H ialah kita baca yang X dulu 13, Y dia ialah negatif 1. So, ada dah jawapan di sini. Ada kan? 13 negatif 1 adalah jawapan C. Okey, boleh faham? Bagus. Okey, antara yang berikut yang manakah bukan satu jujukan? Okey, kalau jujukan maksudnya sama ada dia bertambah bertambah dengan seragam ke atau ataupun dia mengurang dengan seragam kan. Okey, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat macam ni pun kita dah tahu yang mana bukan. Okey, macam di sini kamu cubalah satu persatu Okey, macam ni cikgu nampak pun dah tahu D bukan satu jujukan kerana 45 ni bahagi 15. Okey, bahagi 15 kita dapat 3. So maksudnya 45 ni bahagi 3 dapat 15. 15 bahagi 3 dapat 5. Setakat ni betul. Lepas tu 5 bahagi 3. 5 bahagi 3 dapat sifar ke? Tak kan? Dia akan dapat perpuluhan di situ So 5 bahagi 3 sepatutnya kita dapat 1.66667. So di sini sifar. So nampak pun tahu ini bukan satu jujukan. Okey, bagus. Seterusnya soalan nombor 10. Diberi P 2,15 dan Q 7,3. Cari jarak. Lagi sekali cari jarak. Macam tadi kan formula cikgu dah tunjukkan jarak kan? Okey, so kita akan cari jarak dia. Okey, jarak dia. Okey, soalan nombor 10 So jarak sama dengan punca kuasa X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Sama dengan, okey, X2 kita, okey, kita ada P215. Okey, lepas tu Q kita ialah 73. So, kita anggap yang pertama ni X1, Y1, X2, Y2. Selalu berpasangan X1 dengan Y1, jangan pula tersilap letak X1, X2 pula. Okey, dia kena berlainan jenis ataupun macam jantina lah, lelaki dengan perempuan, tak boleh lelaki dengan lelaki. Okey, kita masukkan di sini X2 kita ialah 7 tolak X1 kita ialah 2 kuasa 2 tambah dengan Y2 kita ialah 3 tolak dengan 15 kuasa 2. Okey, sama dengan 7 tolak 2 dapat 5 kuasa 2 tambah dengan 3 tolak 15 kita dapat negatif 12 kuasa 2. Cikgu letak dalam kurungan kerana dia negatif. So, sama dengan 5 kuasa 2. Kamu boleh tekan kalkulator. 25 tambah dengan buka kurungan. Letak negatif. Letak 12. Tutup kurungan. Kuasa 2 kan kamu akan dapat berapa? Ya, bagus. 144. Jumlahkan 2 ini dapat 169. Lepas tu punca kuasa 2 kan 169. Kamu akan dapat 13 unit. Okey. So, kalau kita lihat soalan kita tadi, nombor 10, jawapan dia adalah D. Okey, boleh faham? Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada soalan subjektif pula, bahagian B. Okey, kita lihat nombor 11. Lengkapkan jujukan 1,10,19, dash, 37, 46, dash, 64. Okey, so kalau kita nak tahu, kita nampak kan pattern dia apa? Semakin bertambah. So, dia akan menambah kan? So, 1. Okey, 1 tambah berapa dapat 10? Okey, kalau nak tahu, ambil aja 10 tolak 1 dapat berapa? 9. So, maksudnya setiap ini tambah 9. 1 tambah 9 dapat 10. 10 tambah 9 dapat 19. Jadi, 19 tambah 9 dapat berapa? Okey. Tekan kalkulator. 19 tambah 9 dapat apa? Ya, 28. 28 tambah 9 akan dapat 37. 37 tambah 9 dapat 46. Jadi, 46 tambah dengan 9 dapat berapa? 55. So, jawapan dia adalah 28 dengan 55. Boleh faham? Ya, bagus. Okey, sekarang kita lihat soalan nombor 12. Cari koordinat titik tengah bagi S3 -1 dan T
T5 negatif 3 kan. So titik tengah kan banyak kali kita dah buat formula dia. Titik tengah okay, sama dengan X1 tambah X2 bahagi 2, Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okey, so kita anggap yang pertama ini X1, Y1, ini adalah X2, Y2. Masuk aja dalam formula. X1 kita ialah berapa? Ya 3 tambah X2 kita berapa? 5/2. Okey, Y1 kita berapa? Negatif 1 tambah dengan Y2 kita ialah negatif 3, letak dalam kurungan. Per 2 tutup balik kurungan. Sesama dengan 3 tambah 5 dapat berapa? 8. 8 bagi 2 dapat berapa? 4. Okey, so negatif 1, okey, positif darab negatif dapat negatif. Jadi, negatif 1 tolak 3 dapat negatif 4. Bahagi 2 dapat negatif 2. So, ini adalah koordinat titik tengah bagi nombor 12. Boleh faham? Bagus. Okey, sekarang soalan nombor 13. Cari jarak di antara A dengan B. Okey, jarak pun kan berkali-kali cikgu dah tunjuk kan. Formula yang sama kita akan gunakan. Okey. Jarak kan? Jarak ialah apa? Formula dia. Jarak sama dengan punca kuasa X tolak 2 tolak X1 kuasa 2. Tambah dengan Y2 tolak Y1 kuasa 2. Sama dengan. Okey. So, kalau kita lihat soalan ni. Soalan A. Okey. Kita anggap ini sebagai X1, Y1, X2, Y2. Okey, masuk dalam formula. Okey, X2 kita ialah berapa? 8. 8 tolak X1 kita berapa? 8 juga kan? Okey, so kuasa 2. Tambah dengan Y2 kita ialah berapa? 9. Tolak dengan Y1 kita ialah 3. Kuasa 2. Sesama dengan 8 tolak 8, sifar. Sifar kuasa 2 dapat sifar. Tambah dengan okey, minta maaf ya. Kita tak perlu gunakan rumus untuk mencari jarak untuk soalan nombor 13. Kerana kalau kamu perhatikan, kan dalam buku teks pun ada, kalau nilai X adalah sama, kita nak cari jarak, kita ambil Y, tolak sahaja. So, jarak sama dengan 9 tolak 3 dapat 6. Okey, 6 unit. Kalau tinggalkan sebagai 6 pun boleh. Sorry ya. Okey, terus kita boleh dapat jawapan. Okey, so terusnya soalan nombor 14. Tentukan sebutan ke-6 bagi jujukan nombor 8, 12, 16, 20. Okey, kalau kamu nampak urutan nombor ini semakin bertambah. Okey, bertambah berapa? Ambil je 12 tolak 8 dapat berapa? 4 kan? So, maksudnya 8 tambah 4 dapat 12, tambah 4 dapat 16, tambah 4 dapat 20. Jadi, 20 tambah 4 dapat 24. 24 tambah 4 dapat 28. Kita nak sebutan ke-6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sebutan ke-6 kita adalah 28. Okey? Dan akhir sekali, Fibonacci. Nombor Fibonacci. Masih ingat lagi? Ni yang topik yang pertama kita belajar kan? Fibonacci ni. Okey? Okey, kalau Fibonacci macam mana kita nak buat? Kita hanya tambahkan dua nombor yang berturutan. Ni lah 1 tambah 3. Ini ya. 2 ni ya. 1 tambah 3 dapat 4. Lepas tu 3 tambah 4. 3 ni tambah dengan 4 kita dapat 7. Lepas tu 4 tambah 7 dapat 11. Lepas tu 7 tambah 11 dapat apa? 18. Lepas tu 11 tambah 18 dapat 29. Jadi untuk nombor berikutnya kita ambil 18 tambah dengan 29 kita akan dapat 47. Okey? Lepas tu ini 2 tambah mesti dapat 76 lah. 47 tambah dengan 29, kita dapat 76. Jadi, nak dapat nombor berikutnya, ini 2 pula kena tambah. So, 76 ni tambah dengan 47 tadi, sama dengan 123. Okey, boleh faham? Okey, sekian sahaja perbincangan soalan e-test tingkatan 2 yang kita buat minggu lepas. Okey, cikgu berharap kamu dah faham dan kamu boleh buat pembetulan. Sekian, terima kasih.